Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lebih dahulu saya ingin ucapkan salam sekali lagi kepada semua dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Datuk Azim Johan, Pengurusi Persatuan Penghuni Islam Malaysia, dan juga kepada Encik Hafizan Habib Rahman daripada Rahman Rohizat, merupakan guam untuk Presma, dan lupa kepada Datuk Siraj dan Datuk serta Tuan Syekh, wakil pada Tuan Syekh Fariduddin, Presiden Permeng, Cik Muhammad Azrin, Datuk Tuan Burhan daripada Surankayu yang bersama-sama kita pada pagi ini, Datuk Jalaluddin daripada Taufik Manpower, serta semua rakan-rakan, dan Tuan Syed Buhari daripada NGO yang bersama-sama kita pada pagi ini. InsyaAllah tujuan kita berkumpul pada pagi ini, pada petang ini adalah insyaAllah untuk membincangkan isu yang baru-baru ini ditimbulkan oleh wartawan dalam ini di artikel dia, Posmo Online, atas nama ramai mangsa katel mamak. Lazimnya kalau katel ni dah memang diguna pakai untuk sesuatu yang negatif lah, dan kami rasa terkilan, dan kami juga sudah menghantar surat lawyer daripada Tuan Rahman Rohizat pada 27 hari bulan Mac ke Media Mulia Sdn Bhd. Ada dua alamat sini di Jalan Perdana, Taman Tasik Perdana, dan juga Lebuh Persiaran Barat, Teren Jaya. Dan kita berikan tempoh 7 hari bekerja. Kita katanya kalau yang mana perintah bawah seminggu tempoh diberikan, dan ambil kira waktu hari bekerja saja, dan ianya akan tamat pada 6 hari bulan Juni, dan kiranya tidak ada tuntutan maaf dan menarik balik kenyataan tersebut, dan pihak Presma akan mengambil tindakan mahkamah insyaAllah. Dan kami rasa terkilan sangatlah dengan statement. Dan saya rasa ini bukan kali pertama ya. Media-media lain, alhamdulillah, saya rasa jarang-jarang sekali kalau ada pun tersasul. Tapi saya tak tahu mengapa di antara kita orang Islam ni perangai bodoh sangat. Kami terkilan sangat-sangat dan muktamad mengambil tindakan mahkamah ni. Dan saya juga ada berpeluang bercakap dengan salah seorang daripada harian Metro Cosmo ketika tu, dan juga Cik Turmazi, Muhammad Turmazi Madun sendiri, saya dapat cakap dalam telefon dengan beliau, dan saya tak nampaklah beliau rasa terkilaf ataupun rasa bersalah, dan beliau berkata akan counter back. Dan saya mengambil keputusan setelah berbincang dengan Esko dan juga penasihat-penasihat kami mengambil keputusan untuk membuat laporan polis. Setakat ni kita dah berpuluh-puluh laporan polis dibuat di seluruh negara dan masih diteruskan. Hari ini pun masih ada lagi laporan-laporan polis tersebut. Dan saya juga menafikanlah sekeras-kerasnya artikel yang mendakwa pemilik restoran mamak ni menggambarkan corak perniagaan berbentuk kartel. Seolah-olah tomahan ni macamlah kami umpama Along yang memberi fund kepada peniaga-peniaga. Dan saya terkilan sangat-sangat bila dia kata ada satu makcik. Saya tak tahulah makcik yang mana dimaksudkannya. Dan kalau dimaklumkan pengusaha restoran kedai makan umum, itu tak terkilan sangatlah. Tapi bila mana dimaklumkan dalam situ pengusaha restoran mamak, ini saya rasa ada jatuh di bawah hasutan saya. Dan saya berharap pihak PDRM akan mengambil tindakan yang perlu insyaAllah. Dan perlu adalah satu etika kewartawanan ni yang lebih
lebih telus, lebih ikhlas. Saya rasa yang lain-lain ni alhamdulillah. Yang saya juga jemput utusan dan wartawan Kosmo juga bersama-sama pada petang ini untuk meluahkan rasa kecewa kita, dan kalau boleh biar ini yang terakhir. Lagi satu juga budaya saya tak tahulah budaya enforcement kita ke, bila buat operasi PBT ke pergi mana-mana premis, kalau pergi dah suruh mamak, sakanlah macam nak kenduri. Dia nak bubuh dengan majikan dia lah, nak bubuh sandbox lah, segala benda dapat nak bubuh. Tapi bila kena kaum lain, tak wani pula. Ini hakikat dia. Tak perlulah kita nak tengok ada tunjuk gambar sandbox ke, tunjuk gambar muka majikan. Ini satu rasanya, kalau kita menutup aib seseorang tu, Allah akan tutup aib kita. Itu semua orang tahulah. Saya rasa bukan saya tidak menyalahkan kewartawanan, pengamal media, tapi saya rasa ini selebih saya tekan tadi, lebih pada penguasaan oleh macam PBT dan kesihatan umpamanya, perlu dikaji semula, diharmonikan, sama ada benda-benda yang dipraktikkan buat masa ini perlu lagi dibuat dalam konteks untuk menghina sesuatu kaum atau bangsa. Kita ni orang agama Islam, tapi perangai kita ni setengah-setengah, kita ni nampak hodoh sangat. Kalau artikel yang sama ditulis oleh Israel ke, tapi saya rasa semua tak ada orang Israel kerja rasanya. Mungkin kat maknanya lah boleh sabar lagi. Tapi saya tak tahu apa niat nawaitu dia nak buat artikel-artikel macam ni, dan sampai sudah ingat dah, kalau ikut hari bekerja dah kalau bilangan hari dah hari kelima dah kami hantar surat, dan masih tidak ada sebarang respon daripada Media Mulia Sungai Berhad dan Yayasan Umur Hari. Saya rasa Tan Sri Al-Bukhari pun nak bantu urusan ni untuk tujuan yang baik, untuk untuk semoga utusan yang tutup ni dihidupkan semula, untuk membantu warga kerja dalam industri ni tadi. Dan sebenarnya saya akan panjangkan kepada Datuk Nazim Johan, Tok Ki, dan saya juga merupakan timbalan kepada Datuk di Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Kalau saya bercakap ni, saya cuba berlapik lagi lah. Mungkin Datuk Nazim juga dapat memberi pandangan dan nasihat untuk kita kongsikan bersama, insyaAllah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Datuk Ali, ini pun sahabat saya Datuk Jamal Rohan, ni semua kawan-kawan semua. Sebenarnya kita di Persatuan Pengguna Islam ni mempunyai sejarah yang agak lama, walaupun saya bukan mamak. Melayu. Tapi ada darah mamak. Ada darah ada. Tapi memang kita dah lama dengan Datuk Jamal dan kawan-kawan semua cuba buat sesuatu untuk sentiasa melakukan apa yang boleh terbaik demi masyarakat kita dan masyarakat lain-lain di Malaysia pada amnya, ya. Jadi selama kita, saya rasa dah 23 tahun kot kita bersama, ya, Presma ini, kita tidak pernah mendengar perkara seperti ini berlaku. Kalau yang berlaku pun mungkin secara individu. Pasal orang ni macam-macam. Kalau secara di individu, dia bukan merupakan satu kolektif perkara yang berlaku sebagai amalan, ya. Jadi kita di sini nak menjelaskan selama hari kalau kita bersama dan kita tengok tidak ada perkara seperti ini berlaku kot di belakang kita tak tahu, tapi rasanya tidak ada lah, ya. Jadi kita harap perkara yang berlaku hari ini mungkin kita doakan tidak lagi berlaku, kerana ia boleh membawa implikasi ataupun pandangan negatif masyarakat lah. Sedangkan kita
sama-sama menjalankan usaha ini untuk membaikkan keadaan kita, tambah-tambah hari ini kan. Saya rasa kalau ialah peranan Indian Muslim dalam masyarakat ini agak banyak ya, dan kita pun tak boleh nak menafikannya ya. Saya rasa kalau kedai Indian Muslim tak buka, banyak kedai yang tak ada ni, dan nak makan pun jadi susah juga. Jadi kita tidak apa, kita berlapang dada, cuma kita tidak mahu perkara ini berlaku dan tidak mahu ada salah faham dah. Tidak ada apa-apa yang boleh membawa kesan negatif, tambah-tambah di zaman ini kan. Zaman ini macam-macam, pekerja tak ada lah, dia orang nak buka kedai, cabaran cukup banyak. Jadi kalau ada berita yang negatif ni, takut dia jadi bertambah tak elok ya, tak elok, esok kita pun terkesan juga. Jadi itulah kalau pihak Presma pun telah membuat laporan polis pun boleh menyiasat, dan kita pun insya-Allah tidak ada apa yang kita nak sorokkan ya. Benda ini benda yang terbuka, dan lawyer sebagai sebuah badan yang sensitif. Saya sebenarnya tabik juga kepada Indian Muslim ni, cuma tak dapat jadi menantu je lagi. Belum lagi. Belum. Ada kosong. Ada. Jadi saya rasa kita pun boleh banyak belajar juga disiplin diorang buat kerja dan kesungguhan diorang, yang mana kita harapkan sama-sama dapat menjayakan usaha kita membela hak dan maruah kita di negara ini yang agak begitu tertekan ya. Jadi saya mengajak sesiapa sahaja, kalau yang kita harapkan kalau ada masalah, maknanya datang berjumpa. Pasal ini kita menulis benda kepada satu kumpulan kan. Jadi kesianlah kat kita juga. Nasib baik PPRM tak kena macam tu. PPRM dia kebal sikit. Jadi kita ialah kita sentiasa bekerjasama dengan pihak media ya, untuk kebaikan kita bersama ya. Ya tu ada apa lagi saya perlu cakap tu? Tak ada. Kita harap. Satu je lah. Berita-berita ni bukanlah pertama kali dibuat. Ya, saya dulu. Dari dulu pun ada. Banyak kali. Bukan pertama kali. Zaman Datuk pun ada, pengalaman Datuk. Sampai kita bawa demonstrasi depan pun ada. Sampai pejabat. Tapi ini tak habis-habis lagi. Saya pun heran. Tapi kali ini berita ni bukan berita terbaik. Berita palsu. Jadi itu menyinggung perasaan kita. Dan juga jadi kita mahulah media ni bertanggungjawab. Jangan nak jual surat khabar tu, nak buat berita-berita palsu. Ada juga tanggungjawab media. Macam mana ada tanggungjawab kerajaan, media pun ada tanggungjawab. Jadi saya minta lah media ni supaya jangan api-apikan perasaan marah ke, perasaan tidak baik antara satu kaum dan satu kaum lain. Jadi kan Perdana Menteri kata satu keluarga. Jadi kita satu keluarga ni mesti kena menghormati kebudayaan orang lain. Jadi itulah pandangan saya. Sekiranya Presman ambil tindakan undang-undang, saya sokong. Sebab ini satu cara macam mana nak bendung apabila satu surat khabar ni bukan pertama kali ni, banyak kali dah buat. Jadi saya sokonglah apa tindakan diambil oleh Presman. Memang kita yang jual newspaper. So dia gunakan nama kita. Industri kita. Dia the one selling the newspaper. Macam mana nanti kalau dia orang ada tulis yang tak baik, nanti kita sorot newspaper. Betul tak? We are the one selling the newspaper. Belum sampai tahap lah kami bakar surat khabar ke, itu bukan budaya kami. Kalau setengah negara gamaknya dia ambil beli semua surat bagus semua, dibakarnya, atau minta vendor-vendor ni kebanyakannya yang Muslim juga. Kami suruh ke, lepas tu return balik. Tapi setakat ni kami tak sejahil, tak sekejam tu lah. Kita tak nak benda-benda ni di atas serta ni menggugat keharmonian yang sedia ada. Di dunia ni ramai Malaysia ni lah, semua bangsa ada, dan setakat ni kita masih lagi harmoni, masih lagi menjadi saudara
Dan kalau yang Mak Berhormat Perdana Menteri kata keluarga Malaysia. Kalau macam inilah rupanya. Tapi lah saya tak ada sedikit pun nak menuduh ke nak mengatakan pengamal media ni mungkin sebab seorang ni kerana nilai setitik asalnya kita rasa terkilan sangat-sangat. Saya ulang balik ayat ni, memang terkilan sangat-sangat. Dan cara kami mungkinlah kami masih sabar lagi. Kalau tak tahulah kalau orang negara luar ke, mungkin ada segelintir orang kita juga, dia kalau dia pakar Kosmo ke nak pergi buat apa bantahan kat pejabat. Dulu kita pernah buat masa zaman Dato' Zaman Rokan, memang kita pergi satu rombongan pergi ke utusan kita buat bantahan apa semua. Saya rasa sekarang ni kita cuba yang cara yang lebih molek sikit lah pada saya. Mungkin yang pada saya ambil sebab tindakan main sebab lawyer saya ni pun dia kata lama dia sebagai jadi kami punya panel pun kerja kurang katanya, dan kata memang tergerak sangatlah. Dan kami pun lebih kurang kulit pun lebih kurang rasanya. Pasal tu rasanya ini bukan nak mengugut, tapi dengan harapan insya-Allah kita dapat ubah minda kita lah. Bila mana kalau isu kenaikan harga ni, lepas ni insya-Allah tuan-tuan mesti akan tanya pasal kenaikan harga roti canai lah, teh tarik lah. Saya sudi menjawab ini sesuatu yang kita nanti-nantikan. Memang itulah market punya isu sekarang ni. Dan kita akan kongsikan bersama. Dan jadi daripada Permim Permim merupakan satu bahan induk untuk persatuan kami. Encik Azrin juga ada berita untuk dikongsikan insya-Allah. Silakan Azrin.